Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada semua pendengar yang berada di Facebook pada hari ini. Dan insya-Allah pada hari ini kami bawakan 5 orang panel yang saya kira agak cukup terkenal dan membawa satu nama yang besar lah dalam bidang fellow perdana pada kali ini. Dan hari ini kita bersiaran langsung daripada Facebook fellow perdana kohort ke-8 yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam live pada hari ini mungkin boleh share dahulu, komen dan like kita punya perbincangan kita pada hari ini dengan tajuk yang saya kira tajuk yang agak menarik untuk kita kupaskan secara bersama lah. Jadi yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang ada soalan-soalan ataupun sebarang pertanyaan yang sering bermain di minda boleh kemukakan di ruangan chat dan insya-Allah yang mana sempat untuk kita menjawab, kita akan jawab bersama-sama dan boleh pilih ahli panel mana yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan. Jadi sebelum saya meneruskan memperkenalkan barisan-barisan panel pada hari ini, saya pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada yang berbahagia Datuk Dr. Hajah Wasitah binti Muhammad Yusof selaku Ketua Pengarah untuk Jabatan Belia Sukan Negara Kementerian Belia Sukan Malaysia. Dan tidak lupa juga kepada Encik Rizal Ashraf selaku penolong pegawai belia dan sukan cawangan kepimpinan Sasiah Kementerian Belia dan Sukan kerana memberikan peluang untuk kita bersama-sama mempromosikan fellow perdana pada kali ini. Dan tidak lupa juga kepada Perdana Fellow Alumni Association kerana memberikan peluang untuk kita bersama-sama untuk mempromosikan lagi fellow perdana kepada semua rakan-rakan kita terutamanya belia-belia di luar sana dalam menceburi bidang fellow perdana ini. Tidak lupa juga saya kepada rakan-rakan fellow perdana yang lain yang turut bersama kita pada malam ini. Hai semua, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah sihat. Bersama-sama saya pada malam ini. Okey, saya harapkan momentum yang terbaik daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baiklah. Berkenaan dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini, saya kira tajuk ini agak menarik iaitu Youth Views Towards Government, pandangan belia terhadap kerajaan pada masa kini. Dan saya rasa tajuk ini cukup signifikan dengan pendapat-pendapat yang boleh diberikan dan kupasan-kupasan yang menarik saya kira daripada setiap kementerian-kementerian, fellow-fellow daripada setiap kementerian dan insya-Allah saya akan memperkenalkan sedikitlah berkenaan dengan fellow yang pertama. Kalau kita lihat pada poster yang ada di Facebook fellow perdana pada hari ini, kita terdapat sekuntum bunga sahaja, okey, iaitu saudari Nur Ain Afika yang pernah berkhidmat di Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi. Apa khabar saudari Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kau baik, Alhamdulillah. Okay. Kementerian Sains, Moderator sihat? dan Inovasi. Alhamdulillah. Okey, nampak cantik dan anggun orangnya. Awak pun nampak handsome dan kacak bergaya. Pada hari ini, yang panel yang kedua iaitu saudara Hairul Ashraf Abbas yang pernah berkhidmat di Kementerian Pertahanan Malaysia. Apa khabar saudara Hairul? Alhamdulillah. Khabar Izzat? Baik. Sahabat-sahabat. Saya pun baik juga. Saya tengok semua panel-panel pada hari ini sungguh bersemangat untuk berkongsikan berkenaan dengan pengalaman beliau. Panel yang ketiga iaitu kalau kita lihat di sini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu saudara Azam Ghazali. Saudara Azam, how are you? Sihat? Yes, I'm doing great. Thank you so much. Alhamdulillah sihat. Hi everyone. Assalamualaikum. Okey. Jadi untuk panel yang seterusnya kita ada saudara Syamil Faris daripada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Saudara Syamil, boleh dengar ke? Boleh. Okey, dan panel yang terakhir yang saya kira memang seganlah kalau saya bercakap dengan dia iaitu saudara Zulhilmi Zabri daripada Kementerian Dalam Negeri. Apa khabar saudara Zulhilmi? Waalaikumsalam. Okay. Alright.
Jadi untuk pusingan yang pertama pada malam ini, saya kira perbincangan kita lebih berkonsepkan santai, iaitu memberikan pandangan-pandangan fellow-fellow perdana yang ada pada malam ini berkenaan youth view towards government, pandangan belia terhadap kerajaan pada masa kini. Dan untuk soalan yang pertama, yang saya kira soalan ini selalu ditanyakan dan menjadi kebiasaan soalan kepada fellow-fellow perdana yang lain. Apakah stigma ataupun stereotip yang biasa fellow dengar sebelum, semasa dan selepas berkhidmat? Adakah stigma itu tepat sebenarnya? Mungkin saudari Ain boleh menjawab berkenaan dengan soalan tersebut. Silakan. So, Assalamualaikum. Good evening semua, moderator dan rakan-rakan fellow saya yang lain. So soalan dia apa tadi, moderator? Apa stigma atau stereotype yang biasa fellow dengar sebelum dan selepas berkhidmat? So to be honest, apa yang kita dengar sebelum dan selepas? This program is a highly prestige program. Exclusive internship, and then internship yang bagus, pengalaman yang bagus, dapat kerja yang bagus-bagus juga. So adakah stigma itu tepat? Realiti, hidup tak seindah yang disangka. Program ni adalah satu program yang bagus untuk memperoleh pengalaman, untuk mengasah skill, self skill. Nak menjamin kerja tu tak, tapi dengan apa yang kita gain, itu akan mengasah bakat-bakat yang kita ada, pengalaman dan segalanya. Mungkin bila kita menyertai program ni, apa yang kita expect tak sama dengan realiti yang kita hadapi. Tapi itu semua tu pulang pada diri sendiri. Macam mana kita bawa diri kita kat sana, apa yang kita nak, apa yang kita nak belajar. So kita kena pandai berdikari, pandai cari peluang, and be an optimist. Don't be a pessimist. Something like that. Tepat, kurang tepat, tapi tepat lah. Bagi saya lah, selepas pengalaman yang saya lalui. Okey, baik. Mungkin saudari Ain boleh kita perincikan sebenarnya apakah stigma yang selalu orang bagi tahu berkenaan dengan fellow ni, dan apa yang pernah dilalui sendiri oleh saudari Ain sebenarnya. Lebih detail, apa yang kita dengar. Apa yang anda selalu dengar. Apa yang rakan-rakan panel saya selalu dengar. Apa kata saya cuba tanya pada fellow-fellow yang lain pula. Kalau saya je, statistik tak tepat betul. Dapat jaminan kerja lah, yang benda yang pertama sekali yang selalu orang berkata tentang fellow perdana. Betul kan? Jaminan kerja, betul. And then satu lagi, mungkin kita punya dapat something yang wow, which is like mungkin kita dapat something dalam bentuk wang tunai ke ataupun allowance besar. Jadi ramai orang beranggapan kerja dekat kementerian, so you will get this kind of opportunity. Itu apa yang saya selalu dengar lah. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lalui tak seindah yang disangka, tetapi ada je hari-hari yang seindah yang kita sangka. Hari tak selalu indah. So, tapi pengalaman tu adalah satu peluang keemasan lah. Mungkin dari segi tu, kita ada perspektif di mana, kita dah lalui macam ni, keadaan ni perlu dibaik pulih. So, kita lah orang yang macam take a step. This need to be repaired, to be changed. Something like that. Apa yang lalui, okey lah. Okey, mungkin saudari Ain, adakah batch saudari Cik Ain ini, saudari Ain ini telah mendapat peluang pekerjaan setelah berkhidmat di pejabat menteri? Ada beberapa rakan fellow yang berjaya berkhidmat dengan pejabat kementerian, mendapat pekerjaan-pekerjaan di agensi-agensi di bawah kementerian. So bagi saya yelah tepat tapi kurang.
maybe in 80 fellows ada dalam 20 per 80, 25. So the chances is there. And Okey, baik. Jadi stigma itu kita boleh letak 50-50 lah. Ada betul, ada tak. Kan? Betul tak? Jadi betul. daripada segi base yang jawapan yang telah diberikan oleh saudari Ain sebentar tadi, saya kira stigma dan stereotip ini sebenarnya hanya didengar di telinga, tetapi hanya yang melalui sahaja yang akan merasai apakah kehidupan dan keindahan yang ada. Betul. Tetapi itu adalah realiti kehidupan. Itu adalah realiti kehidupan sendiri. Bukan pada program ini sahaja, tapi itu adalah realiti kehidupan yang kita lalui untuk cabaran dan dugaan masa kini dengan krisis yang ada. Betul. Dan mungkin saudari Ain boleh bagi tahu pada rakan-rakan yang ada di Facebook pada hari ini, semasa saudari Ain berkhidmat di Pejabat Menteri bersama dengan YB-KJ, betul kalau tak silap saya? YB Khairi Jamaluddin, ya betul. Okey, YB Khairi Jamaluddin. Dan apakah pandangan sebagai seorang belia yang bekerja di Pejabat Menteri bersama dengan YBM Menteri? Silakan. Pandangan saya. Bekerja dengan YB Khairi Jamaluddin adalah satu penghormatan. It's an honor and I feel very honored to be able to be his fellow and working with his team. And he's a great man. He's a great politician. So team dia pun adalah satu team yang cemerlang. So what I gain is it's a fast pace, but it's a highest quality team that I've been experiencing. Agak sukar untuk untuk dapat momentum, tapi akhirnya dapat dan belajar banyak benda, membuka minda kita dengan lebih banyak. Okey, bukan sekadar kementerian adalah politik, tak. Dalam urus takbir dari segi management, in terms of planning, kita dah plan, kita nak construct, kita nak execute, semua segala, bukan sekadar polisi, segala program, segala perancangan, tu semua kita dapat belajar secara langsung, hands on. So mungkin bagi kita nampak mudah, bagi kita senang, bagi belia senang untuk mengkritik berkerajaan, tapi to do itself, it's hard. Anda semua pernah bekerja di pejabat kementerian, so saya rasa anda semua boleh kongsikan lepas ni pengalaman anda juga bersama YB Menteri. Moderator, unmute mic. Unmute. Okay, sorry. Thank you so much. Okay, saudari Ain. Dan terima kasih di atas pada saudari tu. Ain atas perkongsian yang saya kira dapat membuka mata rakan-rakan yang lain di luar sana yang ingin memohon untuk program Fellow Perdana yang akan datang. Jadi insya-Allah untuk soalan yang seterusnya, saya kira mungkin saya boleh berikan kepada saudara Azam sebab saya nampak beliau pun dah tak sabar untuk menjawab soalan. Okey, mungkin saudara Azam boleh kongsikan dengan kami di Facebook pada hari ini, apakah cabaran yang dihadapi oleh belia masa kini dalam membuat keputusan dalam memajukan ekonomi negara. Sebab kita tahu pasca COVID banyak belia-belia yang terjejas dan banyak juga IKS yang telah tutup. Jadi mungkin saudara Azam mungkin boleh memberikan sedikit solusi untuk mereka. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Sir Moderator, thank you so much for the question. Actually, saya senyum-senyum sebenarnya. Saya cuba positifkan diri saya sebab memang saya rasa a bit nervous about today sebab there is a very hectic day for me because saya kerja and then saya need to join this program rushly.
Tapi apabila kita bercakap tentang belia, memang kita semua, I mean saya, moderator sendiri, kawan-kawan panel saya dan orang luar di luar sana, kita sebenarnya adalah harta negara yang tidak ternilai. Jadi kalau bukan kita bakal pemimpin, jadi siapa? Kita sebenarnya setengah orang cakap, awak kena jadi bakal pemimpin, awak akan jadi bakal pemimpin. Tapi kita kena tanya diri kita, siapa bakal pemimpin sebenarnya? And then untuk kalau kita bercakap tentang kepimpinan juga, it's not about kita jadi menteri, kita jadi presiden, apa organisasi kita pemimpin. No, sebenarnya kepimpinan itu berlaku dari apa yang kita experience dalam kehidupan kita. Contohnya, saya sebagai seorang guru tadika secara part-time-nya, saya adalah pemimpin sebenarnya. Instead of giving the knowledge to my student and information, I also ask them to be a leader like me. Because kalau bukan mereka, siapa? Kita adalah generasi yang akan jadi pemimpin dan bahkan kita boleh katakan kita pemimpin sekarang. So, I think that we need to stop talking ourselves, who wants to be a leader? Because the leader itself come from us. Ia bermula daripada kita. It's beginning from us. So apabila kita bercakap mengenai pembuat keputusan, saya merasakan bahawa penyertaan golongan belia dalam pembuatan keputusan pada peringkat nasional itu adalah satu proses pembelajaran. Dan maybe this is just like a very knowledgeable sharing session from me, which is mengikut Richard dan Stafford 1988, dia mengatakan bahawa orang muda juga orang muda mendapati bahawa pengajaran berkaitan dengan pembuatan keputusan adalah sebahagian program pendidikan. Jadi kita cakap berkaitan dengan membuat keputusan. It's not about yang saya cakap tadi. Kita join apa-apa program, jadi kita boleh membuat keputusan. No, tetapi ia bermula dari proses pendidikan. Saya merupakan fellow dari Kementerian Pendidikan Malaysia. So, saya merasakan dengan pendidikan, ia merupakan, like a very important SWOT. Untuk kita punya masyarakat, untuk memastikan kita dapat membina satu negara yang berkualiti, yang maju. It's not about kita nak memimpin ni, kita perlu orang cakap perlu menerima idea-idea daripada negara luar sahaja, perlu menerima idea daripada orang dewasa. Tetapi no, it come from us. Kerana kita belia, sebenarnya kita mempunyai sangat banyak idea sendiri, kita sendiri. Sebab apa saya cakap begitu? Sebab pada abad ke-21 sendiri, pendidikan abad ke-21 memainkan peranan penting untuk memberi informasi kepada kanak-kanak masa kini dan belia, dalam menguasai teknologi, dalam menguasai bidang engineering, dan benda-benda inilah akan memperkukuhkan negara kita, pada suatu hari nanti. So melalui pendidikan abad ke-21 ini, ia merupakan salah satu cara atau the best way bagaimana kita nak terapkan nilai kepimpinan dalam diri kanak-kanak dan diri kita sendiri sebagai belia. So insya-Allah kalau ada rezeki, saya rasa kita semua akan jadi pemimpin one day, tetapi dengan proses-proses dan cara-cara yang betul kita dapat lakukannya. Dan saya juga suka mengambil satu quotation daripada Mark Twain, which is beliau berkata, good decision comes from experience and experience comes from the making bad decision, which is kadang-kadang kalau kita, contohnya saya sendiri, saya menyertai persatuan-persatuan dan kelab sebelum ni. Jadi sometimes ada buat keputusan yang kurang relevan tentang bagaimana kita nak selesaikan isu-isu berkaitan dengan masyarakat, dengan pelajar. Jadi ada sometimes kita buat benda tu bercelaru atau tidak kena dengan keadaan tertentu. Jadi tetapi benda tu akan membuat kita jadi lebih knowledgeable atau lebih matang membuat keputusan one day. So memang sebenarnya, sebelum saya bercakap kaitan dengan ada cabaran ataupun the challenges that faced by the youth right now untuk menjadi pemimpin, saya suka berkongsi bahawa daripada universiti lagi ataupun daripada sekolah lagi, kita sebagai guru-guru, macam saya guru, saya akan didik anak-anak, kanak-kanak ataupun anak-anak lah dalam bahasa yang lembut, untuk mereka menjadi pemimpin. Contohnya, saya akan bertanya siapa nak jadi ketua kelas, siapa nak tolong cikgu. Jadi penerapan kepimpinan itu berlaku dalam didikan anak, dan insya-Allah kalau mereka akan tahu tentang kepentingan kepimpinan itu sendiri. So kalau kita bercakap berkaitan cabaran pula,
ada satu kajian yang berkaitan dengan kajian tentang pelaksanaan dan cabaran belia dalam Parlimen Belia Malaysia. So mungkin sekarang saya akan fokuskan dalam konteks Belia Malaysia. Okey, jadi dapat pelbagai ataupun banyak cabaran-cabaran yang mana responden-responden ini menjawab kenapa mereka tidak mempunyai kualiti yang begitu baik dalam menjadi pemimpin masa akan datang. So, yang pertama yang saya nak highlightkan cabarannya adalah kekangan dana kewangan untuk melaksanakan program. So, kekangan ini berlaku pada peringkat negeri especially. So, kalau kita tengok untuk melantik pemimpin-pemimpin pada peringkat awal ni, it's not about kita guna RM1, RM2, no. Tetapi dana yang dikeluarkan oleh negeri-negeri, okay, especially negeri-negeri itu sangat tinggi, sangat besar. Jadi kekurangan dana-dana ini sukar untuk kita melihat, okay, which one or which person is the best future leader. Jadi ini adalah mungkin satu cabaran yang kita sukar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Okey, kalau kita tengok pun negara luar, contoh negara-negara yang maju seperti Canada, kita ada Justin Trudeau. Okey, pada umur at the age of 30 like that, okey, beliau dah menjadi Prime Minister. Okey, kita ada Perdana Menteri dari New Zealand, Jacinda Ardern like that, I'm so sorry, saya tak ingat sangat. Okey, beliau sudah menjadi Perdana Menteri juga pada umur yang muda. Dan yang terbaru, kita ada Perdana Menteri Finland, if I'm not mistaken, Sanna Marin. Okey, beliau menjadi Perdana Menteri at the age of 33 years old pada 2019. So ini mungkin satu galakan yang terbaik daripada negara mereka dalam memberi kuasa atau memberikan memberikan peluang dan ruang kepada orang muda dalam memberi idea mereka untuk memimpin atau untuk meningkatkan kemajuan negara mereka. Jadi bagi saya, it's not about kita nak pandang ke negara barat, tetapi mungkin ada baiknya kita tengok apa yang negara barat lakukan dan kita bagi peluang kepada golongan muda. Mungkin pada tahap ini kerajaan boleh kembangkan dana-dana untuk meningkatkan kualiti seorang pemimpin muda. So itu macam tak balik kepada saya punya jawapan. Okey, cabaran dannya adalah kekurangan dana kewangan daripada kerajaan itu sendiri dalam melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah beliau masih kurang perwakilan yang secukupnya dalam institusi. Okey, kalau kita tengok pun sekarang, kalau kita tanya budak-budak universiti pun ataupun lagilah kalau kita tengok pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah rendah pun, okey, when it comes to leadership, mungkin mereka tidak boleh jawab dengan baik. Apakah itu leadership? Apakah kepimpinan? So mereka tiada idea from that way. Even we ask the university students, okay, mereka kadang-kadang masih blur lagi. Okay, kalau kita tengoklah, saya sendiri, saya tengok, saya buat program, okay, saya pernah buat program, ramai orang yang berminat untuk join program-program kepimpinan. Tetapi melalui program inilah yang akan meningkatkan kualiti mereka untuk jadi pemimpin pada masa akan datang. Yang macam saya cakap tadi, macam tu. Kita sendiri orang muda sekarang ni tak nampak politik apa. When it comes to, okay, kita tanya, macam saya tanya kawan-kawan saya, okay, macam mana politik, kau ada undi apa ataupun kau nak tak jadi one of the committees. Mereka cakap nak, tak suka politik, aku tak minat politik. Itu adalah kita punya mindset. Mungkin perkara ni kita boleh ubah sebab sekarang 2020, kita nak maju pada 2030. Tak nak orang muda sekarang 2021. Tak nak orang muda kena memainkan peranan penting sangat-sangat untuk memastikan kita jadi pemimpin dan kita jadi pemerintah one day. It's not about, okay, bagi dekat orang yang berumur, orang yang lebih tua. No, kita sendiri. Sebab mungkin banyak idea-idea yang terbaik dari kita. You know, orang muda, young people with young ideas, right? Why not? So yang ketiga, cabaran ketiga itu respon yang kurang daripada orang dewasa. Okey, ini juga merupakan cabaran yang sangat tinggi dalam kajian tersebut, which is orang dewasa ni, orang-orang tua macam ayah kita, okey, when it comes to berkaitan dengan politik. Okey, jadi kalau kita nak interact, mereka cakap, okey, kau apa tahu, budak sekolah lagi, macam tu. Jadi kita tidak didedahkan dengan politik, dengan kepimpinan di rumah. Walhal, kalau kita tengok kerajaan sekarang dah
menyambut baik tentang undi 18, which is given the opportunity to the person who is around 80 years old to vote for the new government. So itu adalah benda yang terbaik betul yang kerajaan buat. Tetapi apakah orang dewasa, respon-respon orang dewasa? Mungkin macam saya, memang saya dah, keluarga saya, they always talk about politics and something like that. So saya ada exposure. But most of my friends, okay, mereka tak tahu pun. Sometimes mereka tak tahu pun nak undi apa, nak ambil tahu apa. Kita tak tanya tentang undi, tapi mereka tidak tahu apa kemungkinan, tak tahu macam mana politik-politik semasa. So itu adalah kekurangan. Bukan saya nak kritik orang ramai, no. Tetapi kita kena ambil itu sebagai satu benchmark untuk kita jadi lebih baik lagi. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? It come from us, okay? Kita sendiri yang kena ubah benda tu. Dan yang terakhir saya tengok adalah promosi yang kurang terhadap Parlimen Belia Malaysia. Belia Malaysia, okay? Kurang sangat promosi. Saya sendiri kan, honestly saya cakap, Parlimen Belia Malaysia saya tahu pada 2020. Itu first time saya tahu. Saya tak tahu pun sebelumnya, saya tak tahu macam mana nak apply. Even untuk tahun ni pun saya tak tahu. Ada kawan-kawan dapat, Azam kata apply ke Parlimen Malaysia? Bila tidak. Jadi saya rasa macam dengan kurang promosi. Saya tak nak cakap kerajaan kita kurang kekurangan dalam membuat promosi. No, tetapi kita perlu perbanyakkan lagi. Okey, nak tak nak, it's not about dalam Facebook sahaja. Mungkin boleh iklankan melalui televisyen, sebab benda tu akan menarik minat. Okey, orang-orang muda untuk menyertai politik. Mungkin dalam Parlimen Malaysia itu sendiri ramai orang-orang yang memang dari, orang cakap ada pengalaman kepimpinan. Tapi kita juga perlu beri kepada orang yang tak ada pengalaman but they are interested to be a leader. Bagaimana caranya? Mungkin boleh perbanyakkan iklan-iklan, kempen kesedaran berkaitan dengan peranan orang muda atau belia dalam membentuk kerajaan yang maju pada masa akan datang. So apabila kita cakap maju pula, it's not about ekonomi itu penting, tetapi semua sudut, cara pemikiran, okay, cara pendidikan dan sebagainya. Jadi itu adalah 4 cabaran utama yang saya tekankan. Okey, mengapakah orang muda ni kurang? Okey, ada informasi atau pengetahuan berkaitan dengan kepimpinan pada peringkat atau pada umur yang muda. Itu 4 cabaran yang saya tekankan. Terima kasih moderator. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Azam, yang saya kira 4 poin yang diberikan itu cukup tepat bagi saya. Dan salah satu poin yang saya cukup saya tertarik dengan poin yang diberikan, iaitu kekurangan dana dalam mempromosikan aktiviti-aktiviti di peringkat yang lebih tinggi sebenarnya. Macam saya pun sama juga dengan saudara Azam, saya pun baru tahu about Parlimen Belia Malaysia yang mungkin sebelum ni tak ramai orang tahu berkenaan dengan benda ni, dan saya rasa patut diberikan peluang dan ruang untuk mempromosikan. Mungkin alumni Parlimen Belia boleh mempromosikan di setiap negeri-negeri yang pernah mereka wakili lah. Jadi terima kasih pada saudara Azam atas perkongsian yang baik. Dan di sini kalau saya tengok di live pada hari ini, kita ada beberapa soalan, tetapi kita akan masuk pada pusingan yang kedua. Okay? Saya tahu ramai panel-panel yang dah tak sabar nak menunggu, nak menjawab soalan-soalan yang diberikan. Okey, saya beralih kepada saudara Syamil Faris. Okey, bagi pendapat saudara Syamil, adakah pendekatan bipartisan dalam kerajaan ini sudah cukup memuaskan sebenarnya? Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Aizat. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Belia dan Sukan Negara dan Kementerian KBS, dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, iaitu saya punya YB Menteri yang telah memimpin dan memberi banyak tunjuk ajar saya di Kementerian, semasa di Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Okey, berbalik kepada soalan adakah pendekatan bipartisan dalam kerajaan sudah cukup memuaskan. So, berbalik pada soalan ini, kita perlu melihat apa itu bipartisan. Secara teorinya, bipartisan adalah menunjuk kepada ahli politik yang bebas untuk tidak bersetuju dengan tindakan ahli parti atau perikatan yang mereka anggotai. So pada hari ini kita boleh melihat banyak ahli-ahli politik yang tidak menurut pendirian-pendirian parti, ada yang membuat statement-statement secara terbuka, tidak seperti pada
5 tahun lepas, 10 tahun lepas, di mana kita melihat satu fenomena baru pada hari ini di mana semua ahli parti boleh bercakap secara terbuka di media-media, sama ada media massa ataupun media elektronik. So pada hari ini, benda ini adalah satu benda yang bagus kalau kita melihat daripada satu sudut positif. Maksudnya daripada sini kita boleh melihat bahawa ahli-ahli politik ini banyak membawa agenda-agenda pembangunan rakyat di tempat masing-masing yang menyokong kepada agenda mempertabatkan lagi diorang punya pembangunan kawasan masing-masing. Instead of zaman dahulu kita melihat banyakkan ahli-ahli politik tidak banyak bersuara dan hanya fokus pada pendirian-pendirian parti masing-masing. So ia adalah satu usaha pendekatan bipartisan yang cukup baik pada hari ini. So untuk hari ini kerajaan sudah melaksanakan beberapa langkah yang cukup baik. Contohnya di dalam jawatan kuasa kira-kira negara, kita boleh melihat pengurusinya telah dilantik daripada pihak ahli pembangkang, ahli parlimen pembangkang. Sebenarnya sebelum ini menjadi tradisi, itu adalah kerusi kepada pihak ahli parlimen kerajaan. Itu yang kita melihat pada hari ini ada beberapa perkara yang boleh ditambah baik lagi pada masa akan datang. Tapi pada hari ini kita telah melihat kerajaan cukup bersedia untuk melaksanakan beberapa perubahan yang cukup bagus dalam memecah tradisi-tradisi lama yang sudah menjadi tradisi yang cukup lama. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Syamil atas jawapan yang diberikan dan saya bersetuju sebenarnya dengan jawapan yang telah diberikan. Dalam kita nak membangunkan negara bangsa, kita kena ada pro and cons. Kalau orang yang sama saja mungkin bipartisan itu akan lebih nampak lah kan orang kata. Okey, baik. Jadi untuk jawapan yang diberikan oleh saudara Syamil tadi, saya kira jawapan itu simple tetapi agak padat sebab disertakan dengan contoh dan daripada PAC tadi kan, jawatan kuasa kira-kira, betul eh? Okey. Jadi untuk soalan yang seterusnya, okey, saya beralih pula. Sebelum saya beralih kepada soalan yang seterusnya, suka untuk saya tekankan kepada rakan-rakan dan teman-teman yang ada di Facebook pada hari ini, jika terdapat sebarang persoalan, jika terdapat pertanyaan ataupun tanda tanya yang ingin tuan-tuan dan puan-puan tanya kepada rakan-rakan fellow yang lain, bolehlah tulis soalan di ruangan komen dan insya-Allah soalan yang mana kita sempat kita akan bacakan dan insya-Allah panel-panel akan menjawablah. Okey, baiklah. Untuk soalan yang seterusnya saya beralih kepada saudara Khairul. Okey, saudara Khairul ada di talian ke? Okey. Ya, saya ada. Anda sebagai seorang student, okay, dan sekarang masih lagi belajar. Dan bagaimana anda dapat mengimbangi diri anda sebagai seorang fellow perdana dan seorang pelajar, dan macam mana anda nak menarik rakan-rakan anda yang ada di luar sana untuk join, sebab you are the chosen one. You bayangkan dalam universiti, you belajar di Universiti Malaysia Terengganu, right? Ya betul. Okay, di UMT. Dan dalam UMT itu you seorang sahaja yang dapat program fellow perdana ni. Dan macam mana you nak tarik lagi lebih ramai penyertaan daripada golongan ataupun daripada warga UMT itu sendiri? Persilakan. Okey, terima kasih kepada saudara Aizat untuk selaku moderator malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Pertahanan, kerana beri peluang kepada saya dan banyak bimbing saya dah. Okey, untuk pada soalan tadi tu agak panjang. Okey, macam mana saya nak imbangi saya as student and fellow perdana. Sebenarnya program fellow ni dia dijalankan pada waktu semester break lah, yang mana semua student dah habis tamat kuliah untuk semester sebelum tu. Tapi banyak juga soalan daripada yang saya terima semasa saya jadi fellow perdana tu. Ramai rakan-rakan tanya kenapa boleh ke nak balancekan fellow menjadi fellow dan untuk belajar. Dan saya explain lah yang fellow ni dia memang tak mengganggu kita punya study lah. So Ain jangan senyum Ain.
So dia fellow ni, program ni dia dijalankan pada waktu semester break yang 3 bulan tu. Dan bagaimana nak menarik minat tu, saya rasa fellow sebelum ni pun dah bagi tahulah. Tapi di pandangan saya lah, untuk pandangan saya ni, bagaimana untuk saya interact student-student lain, especially kepada saya punya rakan-rakan di UMT, Universiti Malaysia Terengganu. Saya akan warkan perkara ni, fellow perdana ni di bidang sosial universiti sendiri, official universiti. Untuk semula saya pun selaku timbalan YDP, dan sebenarnya saya ada juga buat poster untuk kita warkan kita punya program fellow perdana ni di peringkat student lah. Dan alhamdulillah ada juga yang berminat untuk memintai, walaupun tak ramai, tapi ia satu permulaan yang baik lah, yang mana kita cuba untuk membuka peluang kepada ramai student. Sebab apa yang saya perasan lah, ramai student sebenarnya dekat universiti ada yang tak tahu, yang mana mereka ada ciri-ciri kepimpinan, ya, tapi mereka tak tahu peluang-peluang untuk mereka tonjolkan mereka punya kepimpinan diorang tu sendiri. Itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih pada saudara Hairul. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di dalam live kita pada hari ini kesemuanya melainkan seorang Bunga sahaja yang telah habis belajar sebenarnya. Saudara Syamil masih belajar di Universiti Sains Malaysia, mengambil doktor falsafah, betul eh? Ya, betul. Doktor falsafah PhD. Menyambung PhD dalam bidang apa tu? Dr. Syamil. Saya dalam bidang pharmaceutical. So my research focusing on the type 2 diabetes untuk study the mechanism lah. Okey, baik. Dan yang kedua iaitu saudara Azam Ghazali. Setahu saya beliau sedang belajar master di UPSI ya. Dalam bidang apa? Betul, saudara moderator, saya belajar tentang ataupun dalam bidang master pendidikan kanak-kanak, dan research saya berkaitan dengan Sustainable Development Goal 4.0, Quality Education. Okey, baik. Dan orang yang ketiga, panel yang ketiga iaitu saudara Zulhilmi. Zulhilmi masih belajar dalam master kan? Tak silap saya. Betul eh? Tak ambil master. Oh, tak ambil master. Masih belajar dalam degree ya? Dah habis degree. Dah habis degree dah. Dah habis tau. Maksudnya sama dengan saya lah. Okey. Saya ada kawan, okey. Okey. Dan saya juga merupakan masih lagi belajar sama tempat dengan saudara Syamil iaitu di Universiti Sains Malaysia. Dan untuk soalan yang seterusnya, kalau kita tengok pada hari ini soalan yang terakhir iaitu kepada soalan yang terakhir untuk pusingan pertama. Okey, bukan untuk pusingan kedua. Okey, untuk soalan yang seterusnya saudara Zuhilmi. Okey, saudara Zuhilmi, saya nak bertanya, apakah pandangan anda terhadap kerajaan pada masa kini? Dan jika ada yang tidak bersetuju, dan apakah yang boleh kita tambah baik selaku belia pada masa kini? Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Wah, terima kasih moderator. Soalan tu agak hangat saya rasa. Pandangan saya sejujurnya saya rasa ada beberapa polisi yang sepatutnya perlu diperincikan lagi. Saya ambil contoh mudah seperti pelaksanaan SOP, di mana kadang-kadang kita tengok ada perubahan dalam masa terdekat, dan ini sebenarnya berlaku apabila keputusan-keputusan dibuat tanpa merujuk kepada pihak yang berkepentingan. Di sini sebenarnya sebagai seorang fellow di mana kami perlu membuat kertas polisi, kami perlu merujuk kepada pihak-pihak berkepentingan. Disebabkan apabila kita nak membuat sesuatu, jikalau tidak merujuk kepada mereka, mereka akan menyuarakan pandangan mereka. Dan di sini saya nampak beberapa polisi di situ
sepatutnya perlu diperincikan lagi di mana pihak berkepentingan perlu dimasukkan dalam membuat sesuatu keputusan. Dan sebenarnya sebagai seorang fellow dan juga sebagai seorang belia, di sini anda berpeluang untuk memberikan suara dan pandangan anda berhubung dengan sesuatu kepentingan. Ini sebabkan sebagai seorang belia, kita mempunyai tenaga dan idea yang tinggi. Tapi perlu dibawa kepada realiti di mana tidak semuanya indah seperti yang diperkatakan oleh saudari Ain. Jadi antaranya bila kita bekerjasama dengan menteri-menteri, mereka ada pengalaman dan mungkin antara setengah benda yang kita nak cuba buat itu sudah pun dibuat oleh mereka. Tetapi kita datang sebagai satu solution ataupun dalam erti kata lain pelengkap di mana ideal dan pengalaman mereka kita bergabung boleh melaksanakan sesuatu. Jadi di sinilah sebenarnya belia memainkan peranan. Jikalau kita tidak bersetuju, itulah kita harus melibatkan diri, menyuarakan. Dan kalau kita tengok sebelum ni seperti di mana pelajar-pelajar IPT sendiri menyuarakan pandangan mereka berhubung dengan penutupan dan pembukaan universiti di mana didengari oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Dan ini sebenarnya sepatutnya dibuat oleh semua orang, tidak kira umur, usia maupun jantina. Disebabkan kadang-kala jika kita hanya menyuarakan ketidakpuasan hati kita di kedai-kedai mamak, itu bukanlah satu tempat atau platform yang betul. Sebabkan kita bising dengan kawan-kawan kita yang akan setuju dengan pendapat kita, jadi dia tidak ada satu perbincangan inklusif untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi pandangan saya rasa kerajaan perlu memperincikan lebihlah polisi-polisi mereka dan sebagai seorang belia sepatutnya kita menyuarakan lebih. Dan itulah sebenarnya apa yang fellow ni beri kepada anda. Anda berpeluang untuk menjadikan salah seorang medium untuk menyampaikan sesuatu. Begitulah Encik Moderator daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Zulhilmi atas perkongsian dan jawapan, dan saya kira anda telah menjawab soalan tu sebab soalan tu saya kira agak hangat jugalah. Okay, sebab dia berkaitan dengan pendapat kalau kita tak agree about the kerajaan sekarang ni. Okay, dan untuk pusingan yang kedua, pada hari ini insya-Allah saya akan buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanya berkenaan dengan fellow perdana, dan saya buka kepada ahli panel yang mana yang sudi untuk menjawab soalan-soalan yang telah ditanya, yang telah diberikan oleh rakan-rakan di Facebook. Baiklah, untuk soalan yang pertama pada hari ini iaitu apa fellow buat sebenarnya? Lagi-lagi waktu pandemik COVID ni tak dapat nak masuk office. Okay, soalan cepu emas kot saya rasa ni. Mungkin salah seorang daripada fellow yang boleh jawab. Okay. Adakah fellow yang berminat? Ada siapa? Oh, saya. Apa fellow buat sebenarnya lagi-lagi waktu pandemik ni tak dapat masuk office? First of all, nak buat kerja perlu office ke? So apa kerja kita buat? We do stuff. Speech YBM, data, analyzing data, conclude statistik, kumpulkan intipati-intipati yang diperlukan, yang diarahkan. Semua tu tak perlu masuk office, semua tu kita hanya menggunakan komputer riba. Dan sekiranya perlu masuk office hanya untuk dapatkan sources yang ada di sana. Sebab sources yang kita perlukan semuanya ada di ujung jari je. Nak buat kerja tak perlu masuk office. Sebab tu ada istilah work from home.
Okey, baik. Bertepatanlah dengan work from home itu dan jawapan Work from yang home. diberikan sebenarnya. Fellow buat kerja yang diarahkan. Betul. Saya bersetuju dengan Hmm. saudari Ain. Okey, baik. Hmm. Mungkin kita boleh beralih kepada soalan yang seterusnya. Okey, iaitu soalan yang kedua. Saya buka juga soalan ini kepada semua ahli panel untuk menjawab. Okey. Ada peluang ke fellow ni nak jadi pemimpin tertinggi sesebuah negara ataupun menteri? Bersilakan. Saya cuba Okey, jawab. mungkin saya boleh ambil. Jimmy ke? Siapa? Okey, Saudara Jimmy. Jimmy, Okey. Silakan. Soalan ni sebenarnya bergantung. Untuk menjadi seorang ahli parlimen dulu. Jadi untuk anda dah harus bertanding lah. Kita sebenarnya ada satu bukti ataupun track record lah di parlimen, mantan Menteri Belia dan Sukan. Jadi sebenarnya saya boleh katakan yang dia pertama yang melalui program fellow perdana ni. Jadi dia menggunakan pengalaman-pengalaman beliau sewaktu seorang fellow membantu beliau. Jadi sebelum ni dia hanya menyuarakan pendapat dan menyediakan kertas polisi. Jadi selepas dia menjadi seorang pemimpin ataupun seorang menteri, dia berpeluang untuk melaksanakan polisi-polisi tersebut. Dan kita sendiri boleh tengok di media yang belia berhubung dengan sesuatu isu. Jadi di sini sebenarnya seorang fellow aplikasikan untuk langkah-langkah seterusnya lah. Jadi soalan ni sebenarnya sekiranya kita peluang untuk bertanding dan menang sebagai seorang ahli parlimen, kita sebenarnya berpeluang untuk menjadi seorang menteri dan pemimpin tertinggi. Okey, baik. Jimmy, saya setuju dengan saudara Jimmy. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Jimmy atas jawapan yang diberikan dan kita telah ada contoh kan, iaitu mantan Menteri Belia dan Sukan sebelum ni iaitu YB Syed Saddiq merupakan mantan fellow perdana untuk batch yang pertama kalau tak silap saya, dan apa yang telah dibagi tahu oleh Jimmy ataupun Zuhilmi sebentar tadi, maaf saya lebih selesa panggil dengan nama Jimmy. Memang betul lah bertepatan sangat dengan senario pada masa kini. Tak semestinya bila kita bekerja di pejabat menteri ataupun kita bekerja di peringkat tertinggi, kita boleh jadi orang yang paling tinggi kan, ataupun kita boleh jadi menteri sewenang-wenangnya. Tak. Macam saudari Ain tadilah, indah khabar daripada rupa bagi tahu kan. Okey, baik. Untuk yang seterusnya, soalan yang ketiga saya kira. Okey, soalan yang ketiga iaitu saya buka juga kepada semua panel-panel yang ada. Tapi terus masuk tapi je soalan dia. Macam mana ni? Okey, tapi ramai cakap fellow ni eksklusif. Geng-geng elit je. Tak rapat pun dengan masyarakat. Betul ke? Mungkin fellow-fellow boleh kongsikan bagaimana anda turun ke kawasan, anda pergi mendekati masyarakat. Mungkin boleh ceritakan pada rakan-rakan ataupun teman-teman yang lain. Dipersilakan. Okay, insyaAllah Azam boleh? Azam boleh? Ada yang panel yang nak jawab? Okay. Boleh. Silakan Azam. Okay, Azam ambil lah. Boleh? Okay. Macam, tapi ramai cakap fellow ni eksklusif, kan jadi elit je, tak rapat pun dengan masyarakat. Okay, at the first, sebelum kita masuk fellow perdana ni, I think that the first question that we need to ask ourselves is, apa yang kita boleh bagi dekat masyarakat? Okay, yang tu, sebelum saya masuk dekat fellow perdana pun, okay, first question tu dia dah tanya dah, okay? Ahli-ahli panel interview dah tanya dah saya, okay, nak buat program apa dengan masyarakat? To the first question. And then untuk berkaitan dengan program ni, sebenarnya it's not
ya memang setengah orang akan cakap eksklusif sebab kita kerja dengan YB Menteri, kita berada dengan YB Menteri, masuk meeting dengan YB Menteri dan orang-orang tertinggi di kementerian. Yes, orang akan nampak benda itu eksklusif. Tapi apa yang kita buat kepada masyarakat juga, I think that eksklusif. Sebab kadang-kadang kalau ada program dengan YB, saya akan ikut YB saya ke program-program formal atau program-program kerajaan, contoh ke sekolah, jumpa dengan masyarakat. So benda tu bagi saya memang salah satu experience yang mana kita perlu, kita perlu puas diri kita untuk bersama-sama dengan masyarakat. Contohnya sebelum ni mungkin ada setengah orang yang kurang berkomunikasi atau bersosial dengan masyarakat, tetapi apabila kita berada dengan YB Menteri, beliau macam saya punya Dr. Razif Jidin, Menteri Pendidikan Malaysia, beliau selalu meminta kami, saya dengan kawan-kawan fellow saya untuk datang atau turun ke tempat-tempat formal lah seperti sekolah, jumpa dengan pelajar-pelajar tetapi mengikut SOP yang ditetapkan kerana COVID-19 pandemik. So bagi saya mungkin kita dengar ada fellow yang tidak mempunyai peluang atau pengalaman untuk bersama-sama dengan YB mereka, tetapi most of us, saya dengar daripada kawan-kawan juga, ada banyak program yang kita perlu ikut YB dan kita kena tengok isu-isu tersebut dan kita kena catatkan. Dan program kita ataupun tugas kami sendiri fellow perdana ni seperti pegawai khas atau dengan bahasa mudahnya seperti pegawai takbir diplomatik. Yang apa yang YB suruh kita perlu lakukan. Apa tugas yang mereka ada kita kongsikan walaupun tidak sebanyak daripada mereka, tetapi there is just like earlier experience untuk kami untuk lebih banyak lagi menerima pengalaman-pengalaman yang bermakna dalam meningkatkan diri kami untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan. So masyarakat dengan pemimpin ini tidak boleh dipisahkan. Macam tu juga fellow perdana, ia memberi peluang, opportunity, ruang kepada kami untuk kami bersama-sama dengan masyarakat dan tengok isu-isu yang kami boleh selesaikan dan kami cuba selesaikan, dan insya-Allah kami ada mesyuarat-mesyuarat tertentu untuk kami berbincang tentang isu tersebut. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Azam atas jawapan yang diberikan. Samalah juga dengan saya kira kalau saya diberi peluang untuk balik kawasan, itulah peluang yang saya rasa agak menarik dan agak saya suka kerana saya dapat berhadapan dengan masyarakat di kawasan YB terutamanya. Bila kita turun, kita dapat melihat macam mana YB dapat menyantuni masyarakat di kawasan parlimen mereka, kan? Dan di samping itu jugalah kita dapat orang cakap kembangkan kita punya networking, kita punya coverage kita dengan rakan-rakan ataupun penduduk setempat lah terutamanya. Jadi tak ada istilah sombong ataupun geng-geng elit, kita sama sahaja sebenarnya. Okey. Untuk soalan yang seterusnya iaitu soalan yang keempat. Soalan yang keempat ini memang ditujukan khas untuk saudari Ain. Okey. Ya, saya. Saudari Ain, saya dengar saudari Ain ini adalah seorang batch leader bagi fellow kohort ke-8 ini ataupun fellow yang terbaru ni. Boleh sharekan sedikit pengalaman menjadi seorang pemimpin yang memimpin para fellow yang lepas. Para fellow yang lepas. Okey, dipersilakan. Terima kasih di atas soalan yang diberikan. Share pengalaman menjadi seorang pemimpin yang memimpin para fellow yang lepas. Wow, soalan. Tak adalah. Pengalaman mencabar sebab para fellow itself, themselves, it's a leader. Diorang sendiri pemimpin di peringkat universiti, di peringkat NGO mereka tersendiri. So pengalaman saya memimpin mereka mencabar dan menarik sebab diberi peluang untuk menjadi pemimpin. Saya berpeluang memimpin para pemimpin yang hebat-hebat, yang berpengalaman. So saya belajar banyak dari mereka. Banyak sangat. Dari segi bekerjasama, menjadi pemimpin, sometimes kita pun tak ada idea. Kita like, it's zero knowledge. So as a leader, we ask, okay, do you have any interesting idea? Do you know how we can do this and do that? Macam mana nak membaik pulih program ni, ada idea ke tak? Saling bantu membantu. So orang kata teamwork, that's a teamwork that we need. Selain tu bekerjasama dengan mereka membuka minda. The art of thinking was
excellent to share interesting knowledge and to share. They help me. They too help me. So I'm very honored and bersyukur, thankful to have them as a part of the leader and to help me as well be a good leader. I'm not sure if I'm a good leader, but I tried my best to help each one of you. And thank you for helping me. That's all from me. Okey, baik. Mungkin saudari Ain boleh kongsikan Mike. sedikit apakah kenangan yang paling manis dalam memimpin fellow perdana kohort ke-8 ni sebenarnya? Paling manis memimpin adalah memastikan semua berada di tempat berkumpul pada awal pagi semasa sesi orientasi. Sebab bangun pagi adalah benda paling kritikal. Bila buat head count, ada tak cukup. Buat head count, yang pergi jawab exam, yang memang tak pernah ada time orientasi, yang hilang, yang ajaib. So benda tu menarik lah dan mendekatkan saya dengan semua rakan-rakan fellow yang lain. Okey, baik. Benda paling manis. Jawapan tu. Saya tak ada pagi tu sebenarnya. Tu saya ingat Cikgu Aizat sebab tu. Okey. Alright. So, untuk soalan yang seterusnya, okey. Okey. Banyak soalan ni sebenarnya ni. Boleh bertahan ke semua panel-panel kita? InsyaAllah boleh. Okey. Boleh. Untuk soalan yang seterusnya, menarik isu dana yang dikeluarkan oleh saudara Azam sebentar tadi. Adakah kita perlu bergantung kepada dana semata-mata? Jadinya anak muda dilihat tak pandai mencari dana sendiri. Bagaimana mahu mentadbir kerajaan? Boleh komen sedikit ke? Itu soalan dia. Wah, menarik soalan dia. Okay, terima kasih saudari. Thank you so much. It's not about dana, tetapi apa yang saya cakap perancangan ataupun berkaitan dengan kajian tentang cabaran-cabaran yang anak-anak muda yang lalui, dan cabaran ini telah dinyatakan dalam kajian tentang pelaksanaan dan cabaran belia dalam Parlimen Belia Malaysia yang telah dilaksanakan oleh student-student daripada UKM pada 2018, dan ini adalah antara cabaran-cabaran. Sebenarnya ada banyak lagi. Okey, bagi saya rasa kekurangan dana, yes, itu adalah tak mungkin. Ini adalah cabaran paling besar kerana kita sendiri. Contoh, for me myself, okay, kalau saya nak buat apa-apa program, of course saya kena dapatkan dana. Kalau saya tak dapatkan dana, mungkin tak ada ataupun mungkin kurang program yang berimpak tinggi yang saya boleh lakukan. Contoh, okay, kalau orang bagi saya duit RM1, mungkin saya akan boleh bagikan orang panggil kuih kepada 3 orang. Okey, benda tu nampak saya buat kerja, saya nampak saya dah memimpin dah orang. Tetapi kalau orang bagi RM100 kepada saya, mungkin saya boleh bagi kepada 300 orang, dan benda tu nampak lagi besar. Itu adalah memainkan peranan penting. So dana nak tak nak, memang kalau kita dapat ataupun banyak sumbangan-sumbangan yang kerajaan berikan untuk meningkatkan kualiti pemimpin, it should be okay. Okay, why not kita, contohnya banyak orang akan bagi tahu, kenapa kalau tak ada dana pun tak ada masalah untuk jadi pemimpin. Yes, macam soalan saudari tadi. Tapi berbalik kepada penyataan saya, dengan adanya dana yang bersesuaian, ia mungkin memberikan lebih tinggi lagi, okey, peluang dan ruang kepada orang-orang muda. So sebenarnya macam dengan kalau kita, contohnya kita nak jadi pemimpin, okey, tanpa dana tak ada masalah. Tetapi kita perlu ada idea yang kreatif bagaimana kita nak create kita punya networking. Kadang-kadang orang tak ada dana tetapi mereka pandai mencari jalan untuk menerima dana. Nak tak nak dana juga. Nak tak nak kita nak buat program-program, orang nak kenali kita, nak tak nak dengan kita punya dana. Contohnya, for the example, okay, saya ada knowledge tentang sesuatu perkara. Okay, contohnya perkara berkaitan dengan kepimpinan, saya ada. Tetapi saya tak ada dana. So bagaimana saya nak buat program? Bagaimana saya nak ajak orang ramai untuk mendengar saya? So dana itu adalah memang cabaran tertinggi. Nak tak nak, memang kalau kita tengok pun daripada luar negara pun mereka banyak bagi dana kepada anak-anak muda, okay, untuk mereka take a part in the politic field, and some of them ada juga negara yang memang bagi, okay, bagi pengiktirafan kepada golongan-golongan muda
yang berjuang ataupun yang melibatkan diri mereka secara aktif dalam bidang politik, dan itu juga memainkan peranan penting. Dana memberi pengiktirafan. Jadi bukan saya nak cakap Dana ni merupakan orang cakap tak ada dana tak boleh jadi pemimpin. Dia boleh, tak ada masalah. Dia bergantung. Okey, kalau kita kata your idea is kreatif dan kreatif, kita boleh jadi pemimpin, tetapi nak tak nak dengan dana juga. Apa-apa program pun mostly kita akan lakukan dengan dana. Okey, jaranglah orang lakukan program tak ada dana. Mungkin ada 1 dalam sejuta. Dan saya fikir dana ini merupakan cabaran yang terbesar untuk meningkatkan kualiti pemimpin pada masa akan datang. Okey, dengan adanya Parlimen Belia Malaysia, okey, guna dana juga. Okey, untuk menampil perwakilan pelajar dekat universiti ada dana juga. Nak tak nak dana ni penting. Okey, bagaimana? Mungkin kita tak perlu minta dengan pihak kerajaan, tetapi kita ada idea yang kreatif dan fiktif untuk dapatkan dana tersebut. Thank you so much. Thank you. Jika saya boleh tambahkan sedikit bagi jawapan daripada Azam. Kita tidak boleh. bergantung kepada dana semata-mata. It's what they say, dana enhance, it's a booster for something to be bigger. To start as a first step, without dana, okay, boleh. Tapi the impact, is it bigger? With or without? Itu je beza. Boleh nak cari dana sendiri, boleh. Tapi bukankah itu kerja kerajaan memberi dana untuk membuat program, membuat sesuatu bagi a better nation, a better development, for a better development. Okey, baik. Jawapan daripada saya. Saudara moderator, mungkin saya nak tambah. Yang macam saudari cakap tu, okey, mungkin macam dengan dana, macam kerajaan sendiri. Okey, kerajaan sendiri memberi dana kepada kita, okey, untuk jadi pemimpin, untuk buat program. Macam apa yang saudari yang di Facebook tanyakan, kita tidak boleh mencari dana sendiri. No. Okey, sebagai pemimpin we need to find ourselves. Kadang-kadang kita buat program dekat universiti, it's not about program universiti punya dana 100%. No. Kita kena minta orang daripada sponsorship. Government ada juga daripada NGO. So nak tak nak dana tu penting. Okey, tapi the way how kita dapatkan dana itu dengan kita punya idea. Itu. Yes, thank you so much. You're welcome. Okay. Thank you for the great answer. Terima kasih pada saudara Azam dan saudara Ain kerana menjawab soalan yang telah diberikan oleh tetamu-tetamu kita di media sosial dengan jawapan yang begitu menarik. Okey, baiklah. Untuk soalan yang seterusnya, mungkin soalan ketiga terakhir pada hari ini. Apa key penting yang diharapkan oleh semua fellow dalam sesuatu tugasan yang telah diamanahkan? Okey. Saya persilakan pada rakan-rakan yang lain untuk menjawab. Can I? Boleh saya? Boleh. Okay, Silakan. Okay, terima kasih kepada moderator dan semua untuk bagi peluang saya menjawab soalan ni. Okay, untuk key point yang diharapkan oleh semua fellow dalam buat satu tugasan yang diamanahkan, it's a big lah, sangat besar lah. Sebab yelah, kita berada, bila kita dah berada di kementerian dan ditempatkan di pejabat menteri, so ramai akan expect yang kita ni adalah seorang individu yang terbaik lah dan seorang bakal pemimpin. Tapi mungkin masing-masing ada pengalaman sendiri lah. So as a fellow tu, apa yang the key point adalah kita kena, apa yang perlu ada pada setiap fellow tu di pejabat menteri tu adalah kita kena banyak belajar, jangan menyombong, tu je. Kita kena belajar, banyak belajar pada mana-mana staff yang di pejabat menteri, sebab mereka tu adalah orang kata as a senior lah, sebab kita ni orang baru. So bila kita bertandang, betul, bila kita datang tempat orang tu, kita kena buat cara, kita ni orang baru, kita kena belajar daripada tempat baru. So ramai, ada satu saya dengar lah orang kata, tapi ni tak tahulah dekat kementerian lain macam mana, tapi ni saya dengar lah, ada yang kata
setiap fellow yang setiap fellow dekat yang ditempatkan di Pejabat Menteri ni, mereka macam sombong, macam acah-acah, orang kata pegawai khas lebih tinggi, macam memang rapat dengan menteri, tapi itu semua orang katalah, tapi janganlah kita buat sebab itu semua pada individu tersebut, pada diri sendiri kita. So kita itulah apa yang saya cakap tadi, kita kena banyak belajar sebab Fellow Perdana ni is satu program yang memberi peluang untuk kita tonjolkan diri kita. So saya rasa itu je. Kalau ada siapa nak tambah boleh silakan. Silakan pada panel yang lain mungkin ada sebarang penambahan untuk jawapan yang diberikan. Saudara Syamil lah. Saudara Syamil. Okay. So macam Hairul kata tadi, benda yang penting adalah jangan menyombong diri sebab benda tu sangat penting lah. Sebab as a student ataupun orang yang paling kira kurang pengalaman dalam pejabat menteri, sebab kita adalah orang yang paling muda. Kalau tak silap saya, kebanyakan fellow adalah orang yang paling muda dalam pejabat menteri dan boleh dikatakan sangat-sangat kurang pengalaman. Kebanyakan adalah fresh graduate dan mungkin pengalaman bekerja tidak sampai lebih dari 5 tahun. So dalam bidang politik mungkin tidak ada pelibatan secara langsung. So benda-benda itu dalam pejabat menteri adalah satu pejabat yang sangat dinamik. You perlu mempunyai pengalaman politik dan juga pengetahuan di mana kedua-dua ini perlu diseimbangkan sebab setiap kenyataan dikeluarkan oleh pejabat menteri perlu melihat kepada adakah bukan semata-mata melihat kepada polisi semata-mata tapi melihat kepada politik juga, iaitu masyarakat di kawasan masing-masing. So benda itulah yang kelebihan fellow dapat ialah diorang dapat belajar mengenai politik dan juga polisi yang dalam bila berada di pejabat menteri. Itu yang daripada pandangan saya. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Syamil atas jawapan yang telah diberikan. Baiklah, untuk soalan yang kedua terakhir, saya kira soalan ini masih ditujukan untuk saudari Ain sebenarnya. Mai peminat saudari Ain sebab dia seorang je bunga malam ni. Okey. Apakah nasihat saudari kepada golongan dalam penglibatan mereka ke arah program pembangunan insan? Sebab apa ramainya ada minat serta kemampuan, malah sesuatu benda itu menjadi penghalang mereka. Siapa tak faham soalan, tapi panel-panel tolong fahamkanlah soalan ni. Sebab apa ramainya ada minat serta kemampuan, malah suatu benda menjadi penghalang. Tapi mungkin dia kata ramai ada minat tapi ada sesuatu yang menghalang mereka. Okey. Terima kasih Mahish Talin, Cik Mahish Talin. Apakah nasihat saudari Ain? Dengan rasa rendah diri saya memberi nasihat ini. Nasihat saya kepada golongan wanita muda. Diskriminasi terhadap wanita banyak kita dengarkan, bias towards us, unequal pay and everything. So nasihat saya adalah first to have confidence. Beranikan diri dan brace yourself. Sebab memang banyak golongan wanita muda mempunyai minat dan mempunyai bakat. Tapi ada penghalang mungkin tak dapat sebab wanita. Nasihat saya first be ready. To do something, you have to be ready. To be ready, you have to have info. To have info, you have to study. To study, you have to gain knowledge. So, gain as much knowledge as you can, gather, analyze, conclude, and then make a move. When you make a move, then you are ready. So, walaupun ada penghalang, at the very least, we have an answer. We have our defense. Kita dah berilmu, kita boleh bercakap. Kita bercakap dengan berilmu. Kita bercakap berdasarkan evidence base. So what else can they counteract when we talk about evidence base? Dah ada bukti.
nasihat adalah be humble, gain as much knowledge as you can, be well prepared, dan plan and make a move and execute it well. Kalau ada penghalang, memang stres, tapi anggap je penghalang itu adalah satu cabaran yang boleh meningkatkan kualiti diri kita. Sebab jalan yang tenang tak best. Liku-liku ni yang memberi pengalaman dan meningkatkan kualiti diri. To young girls, young women out there, what I can say is talk with knowledge. Gain knowledge first. Gather your info. Be ready, be well prepared. Because that's a discrimination towards us, but we can counteract it if we are well prepared. Itu sahaja dari saya. Okey, baiklah. Terima kasih saudari Ain. Maka benarlah pepatah Melayu pernah mengatakan tangan yang menghayung buaian itu akan menggegarkan dunia. So tangan perempuan lah kan. Okey, baiklah. Untuk soalan yang terakhir saya kira sebelum soalan ini dibuka kepada semua ahli panel, saya di sini ada pesanan daripada pihak penaja, okey. Untuk kita sebenarnya telah menunda tarikh untuk permohonan fellow perdana. Jadi saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi kerana ada sedikit masa sahaja lagi sehingga 31 hari bulan 3 ini. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan bolehlah untuk bagi yang berminat boleh apply, dan mana tahu rezeki boleh menjadi salah seorang daripada fellow perdana. Okey, baiklah. Untuk seterusnya, soalan yang terakhir iaitu sejauh manakah suara pandangan para fellow di setiap kementerian masing-masing diangkat dan tahap keberhasilan daripada pandangan mereka ini adakah dilaksanakan ataupun hanya didengar sahaja? Dipersilakan. Boleh saya jawab soalan ni? Boleh. Dipersilakan. Boleh. So bila kita bercakap tentang suara pandangan para fellows secara khususnya ataupun secara amnya mana-mana orang di kementerian, so kita kena faham sama sekali kementerian adalah sebuah organisasi yang mempunyai struktur, mempunyai SOP, mempunyai prosedur bagaimana suatu benda itu dilakukan dan dilaksanakan. So dalam perkara ini, pejabat menteri kita banyak juga mendengar khabar-khabar apabila kerajaan mengumumkan satu-satu projek atau satu-satu inisiatif, kita akan katakan ini adalah projek wahyu ataupun projek daripada orang-orang politik dan sebagainya. Sebenarnya perkara itu ada betul dan tidaknya. Pertama sekali kita perlu faham ialah kuasa menteri di dalam kementerian adalah sangat besar dan dia melihat secara menyeluruh. Dia mengambil pandangan rakyat dan juga melihat secara secara orang kata secara perkara yang dipertimbangkan mengikut kebijaksanaan penjawat awam di kementerian. So dekat sini saya ingin ambil contoh perkara yang pernah berlaku semasa saya belajar di fellow, sebagai fellow di Kementerian Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. So apabila saya terlibat dengan beberapa siri lawatan, mesyuarat dan juga dengan masyarakat secara tidak langsung, ada beberapa idea yang telah datang yang timbul daripada idea-idea yang timbul daripada saya dan saya telah suarakan kepada pasukan-pasukan ataupun kaki tangan di dalam pejabat menteri. So perkara itu kita melihat bukan hanya boleh dilaksanakan terus. So apa yang perlu saya laksanakan adalah perlu berjumpa dengan pegawai-pegawai di kementerian dan membincang secara lebih terperinci. Adakah perkara itu boleh dilaksanakan, adakah selari dengan dasar-dasar dan polisi yang telah disediakan untuk jangka masa pada masa itu dan bagaimana untuk melaksanakan lebih tepat. So dekat sini bukan kata sesuatu idea atau suatu pandangan itu akan dibakul sampaikan, tidak. Setiap pandangan dia itu pandangan daripada mana-mana pihak, walaupun daripada rakyat sendiri akan diketengahkan dan dibincangkan di dalam mesyuarat-mesyuarat kementerian. Cuma bagaimana pelaksanaannya dan juga bagaimana idea itu boleh dikembangkan bergantung kepada dana dan juga polisi semasa yang dibenarkan oleh belanjawan Malaysia dan juga polisi kementerian itu sendiri. Saya rasa sebenarnya anda semua boleh menyuarakan, cuma apabila fellow berada di kementerian,
kami lebih dekat dengan pihak pejabat menteri untuk menyuarakan perkara-perkara yang dekat dengan masyarakat. Selain pada itu juga dalam fellow perdana juga ada menyediakan satu tugas khas, iaitu menyediakan kertas polisi. So kertas polisi ini dapat membantu kami sebagai seorang fellow perdana di pejabat kementerian untuk lebih mengetahui lebih dekat bagaimana sesuatu polisi itu dan bagaimana paper-paper ataupun kertas-kertas cadangan, kertas-kertas kabinet yang ingin diketengahkan nanti, yang dibincangkan oleh para menteri kabinet. InsyaAllah setiap apa ni para fellow itu akan diangkat. Baik, terima kasih. Moderator, boleh saya tambah sikit moderator? Boleh. Silakan. Okay, sejauh mana sebenarnya suara atau pandangan fellow di setiap kementerian lah. Sebenarnya dia bergantung kepada kementerian dan menteri tersebut. Ini sebabnya tidak semua orang sudi nak terima pandangan ataupun nasihat kita. Jadi ini bukan saya tertakluk para keluarga. Ini sebenarnya satu kehidupan. Tapi apabila kita berada di satu kementerian, kita berpeluang untuk menyuarakan. Jadi tahap keberhasilan tu bergantung juga sekiranya kita boleh memberikan satu mengapa pandangan kita ni sepatutnya diterima. Tapi saya nak nasihat jugalah, di mana kalau tak diterima pun tidak mengapa. Sebab kadang-kala kita tidak tahu apa yang cuba dilakukan. Sebab kita mungkin melihat satu perkara itu daripada satu pandangan sahaja. Ada terdapat beberapa pandangan lain. Yang contohnya seorang menteri dia telah berjumpa dengan seorang pihak kepentingan yang kita tak pergi. Jadi suatu input itu kita tak dapat dalam menyuarakan pandangan kita. Jadi di sinilah sebenarnya sejauh mana suara kita adalah kita hanya mampu memberikan nasihat, dan sekiranya anda hendak memberikan satu kepentingan terhadap nasihat tersebut, anda perlu memberikan justifikasi dan sebab mengapa sebenarnya benda itu perlu. Jadi bukan hanya menyuarakan pendapat atau pandangan, tapi apakah sebab-sebab balik itu pun memberi satu kepentingan lah. Akhirnya di situ, moderator, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Syamil dan saudara Zuhilmi atas jawapan yang telah diberikan. Dan saya kira untuk perkongsian pada hari ini, iaitu selama 1 jam 16 minit telah memberikan satu stigma baru dan satu pandangan baru terhadap belia ataupun terhadap fellow perdana itu sendiri. Jadi insya-Allah saya mengucapkan ribuan terima kasih pada saudara dan saudari yang ada, yang masih bersama kita dalam live pada kali ini, dan insya-Allah live yang terakhir kita akan diadakan pada 30 hari bulan ni. Kalau tak ada apa-apa arah angin melintang, insya-Allah kita akan bersiaran langsung untuk kali terakhir untuk kita mempromosikan lagi fellow perdana di media sosial. Jadi sebelum saya meninggalkan panel-panel dan rakan-rakan yang lain, ingin saya tekankan sekali lagi bagi sesiapa yang berminat boleh terus mengapply ataupun memohon di laman web fellow perdana, boleh search sahaja di Google, dan insya-Allah semoga kita berjumpa di kemudian hari. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.